Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, ini kita akan belajar topik yang terakhir. Okey, kita dah pun habis. Topik yang terakhir ini ialah berkenaan pemodelan matematik. Okey, kalau kamu perhatikan dan kamu dah baca bab 8 ni, okey, dia sebenarnya lebih kepada kerja kursus lah. Okey, tapi untuk matematik kita tak wajibkan lagi. Okey. Kerja khusus contohnya ialah berkenaan permasalahan. Okey, katakan kamu ada satu masalah. Macam mana kamu nak selesaikan? Kamu akan binalah satu rumus berdasarkan permasalahan kamu dan pengetahuan kamu tentang matematik. Okey. Maka hasillah rumus yang kamu reka sendiri. Dia macam gitu. Okey, dia boleh melibatkan macam-macam lah. Kuasa ke, bahagi ke, darab ke. Okey. Dalam bab ini kita tak ada kira-kira lah. Okey. Kamu perlu tengok sahaja dan salin nota dia sahaja. Okey. Dan saya rasa untuk bab ini saya pun tak akan bagi latihan lah. Okey, sebab cuma sebagai pengetahuan kamu sahaja. Okey. Kamu boleh tengok rujuk buku teks pada muka surat 228. Apakah itu pemodelan matematik? Okey. Kalau kita lihat pada muka surat 228, okey, dekat situ dia ada beberapa persoalan. Contoh persoalan yang diberikan dekat situ ialah, adakah kenaikan paras laut akan memberi kesan kepada negeri-negeri pesisiran pantai di Malaysia? Itu ialah permasalahan dia. Okey. Jadi macam mana kita nak selesaikan dia? Kita kena tahu kenaikan paras laut setiap tahun berapakah kenaikan dia. Kita juga perlu tahu negeri-negeri yang berada di pesisiran pantai. Okey, contohnya persoalan. Okey, jadi saya tulis kat sini persoalan. Okey. Adakah kenaikan paras laut akan memberi kesan kepada negeri pesisir pantai di Malaysia. Okey, itu ialah persoalan dia. Okey, jadi apa yang kamu perlu tahu ialah, pertama, kamu perlu tahu negeri-negeri di pesisiran pantai. Okey. Dan kamu juga perlu tahu kita ada 3 jenis Satu, pesisiran pantai di pantai barat. Okey, lepas tu kita ada pesisiran pantai di sebelah timur. Okey, lepas tu kita ada satu lagi belah Sabah Sarawak. Okey, 3 jenis. Okey, dan 3 jenis tu kesan dia lain-lain bergantung pula kepada angin monsun. Okey, jadi benda semua ni dia ada banyak kaitan dia. Okey, kaitan dengan siapa? Geografi. Kamu dah belajar dulu geografi. Okey, macam mana kita nak selesaikan masalah dia. Okey. Lagi berkenaan kenaikan paras laut. Okey. Kenaikan paras laut. Okey, kenaikan paras laut, kalau tak silap saya, kamu juga belajar dalam geografi lagi. Okey. Kesan-kesan dia pun kamu belajar dalam geografi. Jadi daripada apa yang kamu dah pun belajar,
semasa geografi dahulu, maka kita akan hasilkanlah rumus ke, penyelesaian ke untuk menceritakan kesan-kesan dia. Jadi jadi ini adalah antara kaitan antara geografi dan matematik. Kita gabungkan dua orang ini, maka terhasillah pemodelan terhasillah pemodelan matematik yang dibina oleh kamu sendirilah, dan tak kesemua pemodelan matematik itu sama. Contohnya, Atikah buat pemodelan matematik dia tak semestinya kena sama dengan Nadia buat. Nadia pula buat permasalahan dia tak semestinya masalah yang dihadapi oleh Nadia sama dengan masalah yang dihadapi oleh Yaya. Okey? Jadi semuanya tak semestinya sama. Okey, itu ialah contoh dia lah. Okey. Model matematik ialah itu contoh. Okey, pemodelan matematik maksudnya yang sebetulnya ialah maksud yang skema lah. Okey, saya tulislah kat sini. Pemodelan pemodelan matematik ialah satu perwakilan bagi satu sistem. Bagi satu sistem ataupun senario yang digunakan untuk memperoleh kefahaman secara kualitatif. Atau kuantitatif. Bagi masalah dunia sebenar. Ini berkenaan masalah yang sebenar lah. Jadi bila kita membina pemodelan matematik itu, kita kena pastikan bahawa rumus yang kita buat, kita kena terangkan. Jadi dia akan berkaitan pula dengan apa itu nama dia, inovasi. Kalau cikgu kat sekolah, cikgu kena buat inovasi lah kan. Kajian tindakan. Cikgu kena bina kajian tindakan. Dia macam gitu je sebenarnya kajian tindakan. Selain daripada kajian tindakan, ada juga yang kita orang buat ialah inovasi. Daripada apa yang ada, kita ubah dan menciptalah sesuatu yang baharu. Nanti bila kamu dah belajar, kamu akan masuk universiti. Dan sebelum kamu habis belajar ke universiti, apa yang perlu kamu buat ialah salah satunya ialah kajian tindakan ataupun inovasi, dan satu lagi ialah kamu perlu buat ialah jurnal. Itu yang kamu akan buat. Dan kamu, kalau kamu rajin lagi, kamu boleh sambung belajar, kamu buat PhD, kamu akan buat apa nama dia, saya lupa pula nama dia apa untuk PhD kan, untuk mendapatkan title doktor. Dia ada benda yang perlu dia berhasilkan untuk mendapat title doktor. Yang saya tunjuk ni hanya untuk mendapat ijazah sahajalah.
Dia terdapat beberapa komponen penting dalam pemodelan matematik. Kamu boleh lihat pada muka surat 230. Dia ada gambar dia tu. Okey. Komponen penting dalam pemodelan matematik. Okey, jadi saya lukislah kat sini. Okey, yang pertama kita kena ada masalah lah. Tak ada masalah, buat apa kita nak hasilkan model matematik sedangkan kita tak ada masalah kan? Okey, yang pertama ada masalah. Okey, bila ada masalah, kita kena mengenal pasti dan mendefinisikan masalah. Okey. Mengenal pasti dan mendefinisikan masalah kita tu lah. Okey. Jadi kita dah aku masalah gini. Aku rasa aku boleh buat gitu kan. Okey, lepas tu kita membuat andaian. Okey. Jadi saya pun membuat andaian. Andaian untuk menyelesaikan masalah kita. Okey, untuk penyelesaian masalah. Okey, lepas tu saya kena mengaplikasikan. Okey. Mula kita kena pasti, lepas kita kena pasti, kita buat dahulu andaian ataupun pelan kita. Kita cuba selesaikan. Aplikasi ni maknanya kita buat. Jadi ke tak jadi. Okey. Lepas tu kita akan menentusahkan dia jadi ataupun tidak. Okey. Okey, kita tentukan. Okey, berjaya. Dah settle. Okey. Bila kita dah berjaya, kita kena memurnikan. Okey, maksud memurnikan ni macam saya cakap tadi lah. Untuk orang yang tengok pun dia akan faham benda tu. Okey, mula-mula kita buat cincang-cincang. Okey, lepas tu barulah kita memurnikan untuk memudahkan orang lain untuk faham. Okey. Lepas tu, dan yang terakhir kita kena buat laporan. Laporan atau dapatan lah. Laporan lah, saya kena melaporkan, buat laporan. Okey. Maknanya laporan tu kita dah puas hati lah. Okey, kalaulah kita tak puas hati, okey, saya nak bagi cantik lagi kan. Saya boleh ulang semula. Kalau saya tak puas hati, saya boleh ulang semula. Okey. Contohnya saya dah fikir macam mana nak buat. Okey, aku buat macam gini. Saya pun selesaikan masalah. Okey, jawapannya betul.
Tiba-tiba saya nak memurnikan dia lagi, saya nak mencantikkan dia lagi. Okey. Saya boleh ulang kat sini. Saya boleh pusing semula. Okey, saya buat kaedah lain. Okey. Kalaulah kita selesaikan dia tu, jawapannya tidak tepat. Okey, saya kena pusing daripada sini ke sini. Saya kena membuat andaian semula. Okey, jadi jawapan saya salah. Jadi saya kena membuat andaian semula dan saya kena kira semula, membuat aplikasi. Okey, jawapannya betul. Okey, saya akan memurnikan dia, puas hati. Tak puas hati lagi, saya akan membuat aplikasi semula untuk bagi dia nampak cantik dan barulah akhir sekali saya akan membuat laporan. Jadi ini ialah berkenaan komponen-komponen pemodelan matematik. Okey. Yang penting ialah kita kena ada masalah. Okey, seterusnya. Sebelum saya akan tamatkan kelas pada hari ini, saya akan bercerita dahulu berkenaan contoh. Bukan contoh juga ni. Contohlah. Contoh yang telah pun diberi pada muka surat 230. Okey, contohnya ialah berkenaan kalau kat sini masalah yang dia hadapi ialah masalah beras. Masalah dia nak beli beras. Okey. Masalahnya ialah pasar raya yang terletak jauh daripada rumah mungkin menjual sekampik beras 10 kilo dengan harga yang lebih rendah berbanding pasar raya yang berdekatan dengan rumah anda. Okey, contohnya kalau kita pergi Mersing, harga berasnya lagi murah daripada kedai Jamil. Macam gitulah contoh dia. Okey. Adakah berbaloi jika anda memandu ke pasar raya yang terletak lebih jauh dari rumah anda untuk membeli 2 kampik beras yang lebih murah? Jadi, persoalan dia, adakah berbaloi untuk kita pergi Mersing nak beli beras 2 kampik? Macam gitu. Okey. Jadi, macam mana kita nak mengenapasti masalah ialah yang pertama, masalah beras lah. Okey, yang kedua ialah melibatkan masalah jarak. Bila melibatkan masalah jarak, kita nak pergi ke Mersing, kita tak boleh nak jalan kaki jauh. Jadi kita kena naik kereta. Okey, naik kereta, kalau kereta tak ada minyak, kereta tu tak jalan. Jadi masalah kedua yang terhasil daripada permasalahan utama ialah minyak pula. Tadi masalah beras, sekarang masalah minyak pula. Okey. Jadi ada dua benda berbeza di situ. Minyak dan juga beras. Jadi kita nak beli beras, kita kena fikir sekali dengan minyak kereta lah. Okey, berbaloi ataupun tidak. Jadi sebab minyak kereta pun menggunakan duit lah, mengeluarkan kos. Okey, lepas tu yang kedua ialah kita kena cari jarak dia. Okey, kalau kedai Jamil, okey, kita anggap saja jarak dia. Kedai Jamil tak boleh dekat sangat kan. Kamu pun tak pergi dengan kereta, kita pergi dengan motor je kan. Tenggaru 2 lah, Tenggaru 2. Tenggaru 2 jauh sikit. Okey, Tenggaru 2. Okey, saya tulislah kat bawah ni Kita buat contoh kita Okey, contoh. Okey, masalah kita ialah beras. Okey, daripada masalah tu kita boleh hasilkan lagi permasalahan dia, kita boleh kecilkan lagi permasalahan dia. Okey. Dua, mengenal pasti dan mendefinisikan. Masalah beras tu lah. Okey, jadi terhasillah beras yang
permasalahan sebenar dan juga permasalahan berkenaan minyak. Okay, minyak apa? Minyak petrol kan? Oh, tak panggil minyak ni. Salah. Kita panggil petrol. Okey. Ataupun kos lah. Okey. Jadi, kita juga boleh menghasilkan jarak dia kat sini. Okey. Cenggaru 2, jaraknya 20 kilo. Mersing, jaraknya 60 kilo. Okey. Lepas tu, kamu pula kena tahu penggunaan minyak. Okey, harga minyak. Ni harga minyak kat sini. Harga petrol. Harga petrol katakan RM RM2 1 liter. Okey. Kereta kamu pula menggunakan 20 kilometer per liter. Kereta penggunaan petrol 20 kilometer per liter. Okey, 1 liter dia akan menggunakan 1 liter dia boleh pergi sejauh 20 kilometer. Okey, jadi kat sini kita boleh anggap dia pakai 1 liter. Okey, yang kat sini bahagi 60 bahagi 20 saya dapat 3 liter. Okey, ni saya dah selesai dah ni. Saya dah pun membuat andaian sekali dah kat sini. Okey. Lepas tu, ni saya dah masuk sekali andaian kat situ. Yang ketiga, kita membuat andaian. Okey, saya dah termasukkan di situ dah membuat andaian. Okey, andaiannya beras mestilah sama. Takkanlah sini beras lain kita beli sana beras lain, memanglah berbeza nanti. Lepas tu tadi kereta yang sama. Okey, takkanlah pergi dengan kereta dengan motor berbeza dah kat situ kan. Naik kereta baru, minyak dia jimat. Naik kereta lama, minyaknya mahal. Okey. Dan juga berapa orang yang kita nak pergi. Okey, itu membuat andaian. Jadi macam mana kita nak mengenal pasti pemboleh ubah ataupun kita nak kira lah membuat aplikasi. Okey, macam mana kita nak membuat aplikasi ialah yang keempat, mengaplikasikan matematik. Okey, mengaplikasikan matematik ni lah barulah kita nak kira berdasarkan permasalahan kita tadi. Okey. Kita anggap bahawa beras dia beras sama. Okey, harga beras. Harga beras Tenggaru 2 sama dengan RM RM25 per kilo. Okey, satu pampit Harga beras Mersing okey, RM20 per kilo. Okey. Jadi dia nak beli 2 kilo Okey, harga beras dia nak dia beli ialah 2 kilo. Jadi yang ini ialah darab dengan 2 lah, nanti kita akan darab dengan 2. Darab 2 sebab kita nak beli ialah 2 kilo. Permasalahan dia ialah 2 kilo 2 kilo beras. Okey.
Jadi kalau saya nak pergi beli kat Tenggara 2 kilo beras, harganya ialah RM50. Kalau saya pergi Mesing, RM40. Ini ialah harga beras. Tak masuk lagi harga petrol. Okey, jadi saya kena kira harga petrol pula. Okey. Kos, bukan harga, kos. Kos petrol Tenggara 2. Okey, tadi saya dah tunjuk kos petrol untuk Tenggara 2 ialah 1 liter. Kita pakai 1 liter iaitu RM2. Okey, macam mana kita nak kira ialah Tenggara 2, kos petrol untuk Tenggara 2 20 kilometer. Sekejap. Okey ke? Macam lain tak ada ni. Okey, kos petrol untuk ke Tenggara 2 ialah kita menggunakan 1 liter. Okey, 1 liter sahaja. Okey, bersamaan RM2. Okey. Kos petrol Mersing kita menggunakan 3 liter. Jadi, kosnya ialah RM6. Jadi, saya kena tambahlah kat situ. Okey. Jadi, kos untuk beras harga beras tambah kos petrol Tenggara 2 sama dengan RM50 tambah RM2 iaitu RM52. Okey, kalau saya pergi Tenggara 2, saya kena keluarkan duit RM52. Sedangkan kalau ke Mersing, okey, berasnya RM20, RM40 tambah kosnya ialah RM6 sama dengan RM46. Okey, jadi yang mana satu lebih jimat? Okey, kos ke Mersing lebih jimat lah. Penjimatan kalau kita membeli barang di Mersing berbanding Tenggara 2. Okey, jadi saya boleh tulis apa ni? Laporannya ialah saya boleh tulis sebagai okey, penjimatan pembelian beras di Mersing lebih jimat jika dibandingkan dengan Tenggara 2. Okey, kita boleh buat laporan kita lah ni. Ni ialah yang keberapa ni? Laporan kelima. Okey, ni ialah laporan dia. Jadi, laporan dia tu saya boleh buat macam itu. Okey, tapi ada satu benda yang saya tertinggal, iaitu saya kena memurnikan model matematik saya. Ni ialah yang saya kira. Okey, kalau orang luar tengok, dia tak tengok penerangan ni, dia takkan faham.
Okey, macam budak lain kelas kamu, kalau dia tak tengok, dia tak faham. Jadi saya kena memurnikan menggunakan pemboleh ubah. Okey, nak darab apa semua tu. Jadi satu lagi benda yang tertinggal kat sini, okey, saya buat tanda situ ialah memurnikan dia. Okey, memurnikan ni saya tertinggal. Okey, saya tak buat. Okey, dia kena memurnikan untuk memudahkan orang lain untuk faham. Okey, daripada dia tengok ayat panjang macam gini kan, panjang berjela macam gini, kita boleh ubah. Okey, jadi itu ialah berkenaan pemodelan matematik serba sedikit. Okey, biasanya pemodelan matematik ni kita gunakan untuk membuat kerja khusus lah, macam yang saya cakap tadi. Okey, jadi saya rasa itu sahaja untuk kelas pada hari ini. Nota ni sekejap lagi nanti saya akan bagi dalam grup kelas lah, bersama dengan link YouTube-nya sekali. Okey, jadi dalam bab ini kamu cuma perlu fahamkan sahaja. Okey, tak payah buat pun. Okey, sebab memang saya takkan bagilah kamu buat benda ni. Okey, jadi cuma kita untuk pemahaman sahaja. Okey, jadi itu sahaja untuk kelas pada hari ini. Terima kasih Atika, Ain, tadi ada Nadia dan juga Yaya. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Sama.